Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kat sini Siki ada satu kesempatan di mana Siki nak menceritakan sikit ada masalah ataupun punca sebab enjin boleh pecah. Sesebuah enjin boleh pecah, komponen dalam enjin boleh pecah dan boleh menyebabkan kos yang tinggi. So di mana dalam video ni Siki nak tunjuk ataupun contoh di mana berkemungkinan besar kalau kita tak mencegah daripada awal boleh menyebabkan enjin pecah. So solution memang Siki ada kat sini, di mana sejarah kereta ni Siki sendiri tanya dekat owner macam mana kereta dia boleh jadi macam ni. Okey, di mana kalau anda kata ada kesempatan untuk share video ni, Siki ucapkan terima kasih, manfaatkan video ni untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey, jom kita tengok sini. Okey, ini adalah contoh di mana oisam. Okey, kalau kita tengok untuk enjin kereta Saga FLX. Okey, di mana untuk kereta dia ni dia mengeluarkan bunyi kasar. Bunyi kasar tu dia seolah-olah bunyi macam satu benda yang mengetuk dalam keadaan banyak. Ataupun permulaan terjadinya masalah macam ni starting kita start pagi ataupun enjin tengah sejuk. Apabila enjin tengah sejuk dia mengeluarkan bunyi lama. So dalam tempoh 5 minit baru dia hilang dan dia bawa macam biasa. So lama kelamaan dia terus bunyi. Macam contoh kereta ni terus berbunyi. Untuk kereta dia ni owner ada cakap dia ada bawa dalam keadaan kuat lah, perjalanan jauh ataupun sentiasa menggunakan kereta. Dia sentiasa start kereta terus jalan, start jalan, tukar minyak hitam, start jalan, sentiasa berjalan, bukan kereta ni parking sahaja. Okey, so untuk masalah kereta ni asal daripada cerita ni, asal pada kereta ni sebenarnya dia start pagi bunyi kasar dalam tempoh 1 minit hilang. Betul lama kelamaan ni Siki tanya owner sendiri. Owner untuk kereta ni bila lama kelamaan dia start dah setengah jam bunyi tu tak baru hilang. Sampai satu tahap dia jumpa kat Siki, sampai satu tahap dia terus berbunyi. Terus berbunyi, bunyi shim. Kalau korang nak tahu bunyi tu datangnya daripada shim hydraulic lifter yang selalu Siki buat video sebelum ni Siki ada post tentang bunyi shim. Okey, macam contoh kereta dia ni, Siki bagi 2 pilihan untuk owner, di mana yang pertama Siki akan suggestkan owner untuk buka oisam. Okey, buka oisam. Contohnya buka oisam dalam keadaan macam ni. Okey, kalau kita tengok pembukaan dalam oisam dia ni, boleh tengok jelas gambar. Okey. So kalau kita tengok daripada pembukaan dalam dia punya mangkuk oisam dalam keadaan teruk. Betul-betul teruk. Okey, di mana kalau kita tengok bekas sejarah kereta dia ni, dia selalu sangat lambat tukar minyak hitam. Siki sendiri cakap dengan owner. Owner sendiri cakap dengan Siki minyak hitam sentiasa lambat tukar. So boleh menyebabkan jadinya masalah macam ni. Okey. So bila terjadinya masalah macam ni, isu ataupun korang nak petikaikan isu produk macam Siki tolak tepi. Sebab itu bukan semua urusan Siki, di mana kereta dia ni memang owner cakap tak pernah masuk out treatment pun. Dia menggunakan kereta disebabkan jadi macam ni berpunca daripada lambat tukar minyak hitam. Okey, dia lambat tukar minyak hitam. Yang pertama, dia tak menggunakan minyak semi sintetik. Dia biasa pakai minyak mineral. Kita tahu minyak mineral apabila lebih daripada 4 bulan ataupun lebih daripada 5,000 km, minyak akan start menjadi taik-taik minyak. Okey, tunjuk contoh. Okey, ini taik-taik minyak yang Siki nak tunjuk kat dalam ni. Ni, tengok. Okey, ni taik-taik minyak. Korang tahu tak benda ni pergi mana nanti? Ni bekas-bekas taik-taik minyak dulu Siki tengok Ini dekat oisam, bukan dekat blok lagi. Ini dekat oisam. Nampak? Tengok muka dalam dia ni. Nampak? Punca owner tak jaga minyak hitam. Okey, kadang-kadang kita tengok leaking memang tak ada. So kita top up minyak lah. Jangan macam tu. Sebab sampai kilometer kita wajib tukar. Sampai bulan kita tukar. Kita tak nak jadi macam ni. Bila dah start jadi macam ni, taik-taik minyak dah melekat.
So salah satu punca dia boleh mengeluarkan bunyi kasar. Okey, untuk kereta dia ni, Siki dah jumpa penyakit dia, di mana penyakit dia berpunca daripada mic ni. Okey, mic ni Siki ada cerita sebelum ni, selalu dia bocor, miss pressure. Okey, bila miss pressure, shim tak dapat minyak yang cukup, boleh mengeluarkan bunyi. Tapi untuk kereta dia ni, okey, cuba tengok lubang ni. Nampak dengan jelas tak? Cuba pasang lampu sekejap. Okey. Nampak? Sekarang ni, okey, korang tengok betul-betul Siki buat satu keterangan di mana supaya mudah korang faham. Okey. Mic duduk paling bawah. Dia duduk paling bawah. Permukaan bentuk tirus Oisam ni. Dia bentuk tirus sebelah paling bawah. Dia akan duduk dalam keadaan macam ni. Okey. So keladak-keladak minyak hitam yang keliling yang duduk dekat sini. Okey, ni keladak-keladak ni. Okey, keladak-keladak ni dia akan duduk paling bawah. Okey, dia akan duduk paling bawah. So semasa oil pump menyedut, dia akan terus sumbatkan dia punya jaring. Dia ada jaring dalam ni tau. Ada jaring. So kalau kita tengok, memang dia macam, sekejap. Okey, tengok nampak? Dia macam dah melekat tau. Jaring dah tak nampak lah jaring ni. Dah tak nampak jaring lah. Okey. Bila minyak tak sampai naik atas, boleh menyebabkan enjin pecah. Okey, ingat. Enjin boleh pecah disebabkan mic ni tertutup. Sebab dekat piston, dekat shim, dekat liner block, dekat crankshaft, dekat camshaft, dia menggunakan pelincir. Bila tak ada pelincir, boleh menyebabkan enjin jam. Bila enjin jam, boleh menyebabkan kos yang tinggi. Okey, untuk servis Oisam, sebenarnya dia digalakkan servis dalam tempoh 100,000 km. Dah sampai 100,000 km boleh buat untuk kali pertama. Sebenarnya kita servis Oisam tak ada istilah rugi. Sebab sekurang-kurangnya kita menjaga keadaan minyak pelincir kereta. Kita yang pakai, kita tahu kita pakai minyak apa, kita guna minyak macam mana sampai kilometer ke tak. Sekurang-kurangnya bila kita buka, kita tengok asal dia, oh bersih, oh pandai ni aku jaga, okey cantik, alhamdulillah. Mungkin minyak aku pakai ni bukan minyak recycle. Hati-hati, minyak murah tak salah, korang nak jimat tak ada masalah pun. Tapi yang jadi isu, pastikan minyak tu original. Sampai kilometer, sampai tempoh dia, tukar je minyak. Sebab kita hari-hari guna kereta, takkan kita rasa tukar minyak hitam kita rasa rugi. Tapi kalau jadi macam ni, dapat cegah, alhamdulillah. Sikit tak minta banyak, dah cakap ke owner dia berbangsa India tau, datang daripada Kelang, di mana sebelum jumpa Siki dan banyak suggestion yang dia dapat adalah overhaul engine tahu, overhaul engine. So boleh menyebabkan kos yang terus melambung tinggi, tak tahu apa-apa, melambung terus tinggi. So rujukan untuk video Siki ni, minta tolong bermanfaat. So bila ada komen yang terkena ada masalah macam ni, pastikan benda yang bermasalah kita cari punca dulu. Bila kita dah buat mic baru, kita dah servis Oisam dia, bila dalam dah bersih semua, kita start enjin, tak ada mengeluarkan bunyi, settle. Tak perlu overhaul, tak perlu nak general overhaul dan sebagainya. Bila andai kata kita dah buat mic yang baru, kita dah gam elok-elok, kita dah pasang, ada masalah mengeluarkan bunyi juga. So kat situ kita ada satu choice lagi, di mana kita akan servis dia punya shim. Okey, kita akan servis dia punya shim. So bila shim dah tak jam, insya-Allah settle masalah. Itu sahaja. Sebab kita tahu bunyi dia bunyi satu benda yang banyak. Bukan bunyi tak bukan. Ataupun bunyi tensioner ke, ataupun bunyi FM ke, bukan. Bunyi dia ngam-ngam atas permukaan head. Sebelah atas bunyi dia banyak. Kalau kita hayati betul, memang bunyi datang dari atas. Tapi kenapa Siki buat bawah? Sebab tu korang kena rujuk video Siki, korang boleh jadi tahu, bukan korang jadi pandai. Siki pun tak ada cerita yang cakap Siki pandai. Ilmu pun seberkurangan. Apa yang Siki tahu, Siki share. Apa benda Siki tak tahu, Siki tak share. Betul. Benda yang tak tahu, Siki diam. Betul. Benda yang Siki tahu, Siki kongsikan supaya manfaatkan video ni. Korang boleh share dengan kawan, saudara mara, dalam grup.
Dia orang nak condemn ke belakang kira, sekurang-kurangnya apa yang Siki cakap ni, cara solution nak mencegah daripada kereta kita apa? Dah lupa tu. Daripada enjin kita rosak. Bila enjin rosak, kos dah tinggi, sampai 3,000 ada, 4,000 ada, sampai 5,000 ada. So kita tak nak. So cara solution dia, kita buka Isam, tengok macam mana. Okey, settle. Tak okey, buka shim, pasang, buat servis, settle. Itu sahaja. Sebab dia bukan bunyi konrod. Kalau bunyi konrod lain. Bunyi konrod bunyi ketak, ketak, ketak. Bila korang rem, tak, bunyi mengetuk. Itu ada masalah daripada bunyi konrod. Nak detail, bukan tanya WhatsApp, bukan telefon, dengar bunyi, tunjuk bunyi, bukan. Jumpa sikit, kita dengar bunyi, baru kita rasa yakin. Itulah masalah dia. Yang jauh Siki minta maaf. Di mana Siki tak dapat nak bantu. Sikit-sikit boleh. Hayati video Siki, tengok video manfaat, korang share. Okey? Berapa minit video tu? Okey. Terima kasih Siki ucapkan. Pastikan minyak original. Jangan salahkan produk oil treatment dan sebagainya. Okey? Di mana diorang buat satu benda, diorang ditest, dikaji, diorang ada alat untuk test sesebuah komponen untuk jual, dapatkan CJ, dapatkan iktiraf, dapatkan sebagainya. Sebagai kita pomen tak tahu apa, cakap benda ni merosakkan, masuk ni merosakkan. Jangan macam tu. Sebenarnya benda tu bagus kalau andai kata kita menggunakan cara yang betul. Oil treatment, siapa cakap tak bagus? Bila kereta dah cecah sampai 250,000, dah 300,000, dah 400,000, ada cara alternatif untuk masuk oil treatment, untuk tak nak, bukan nak kata terus hilang asap putih tu, kurang sikit makan minyak hitam ke, mencegah daripada oil seal terlampau keras ke, valve seal ke, kan? Ada teknologi diorang Jepun lagi canggih daripada kita. Kita bawa pakai ceri je, macam sikit cerita benda yang betul, dah settle. Masalah dia ni berpunca daripada tak jaga minyak hitam. Owner sendiri cakap dia tak pernah masuk oil treatment sekali, tak pernah, cuma lambat tukar minyak hitam sahaja. So bila kita lambat minyak hitam, jaga minyak hitam, so boleh jadi macam ni. Korang ingat, okey? Boleh jadi dalam keadaan macam ni. So dalam keadaan macam ni, owner dapat cegah, nasib baik. Kalau lambat, bila mic tersumbat, boleh menyebabkan piston, road piston boleh keluar daripada blok. Itu yang kita takut. Bila dia jadi macam tu, dah tak guna dah, melainkan tukar enjin seketul. So ingat-ingat, hati-hati, ingat, sampai kilometer tukar, sampai bulan cukup masa tukar 100,000 sekali wajib servis Isam untuk enjin Campro. Okey, sebab di mana dia ada kelemahan, di mana dia punya o-ring, okey, dia punya o-ring cepat bocor, dan juga lubang sarang rumah yang masuk minyak dalam keadaan tak cantik. Okey. Tapi kalau kita jaga betul minyak hitam, sebenarnya Siki ada cek yang kereta dah jalan sampai 350,000. Siki buka Isam dia kata memang tak pernah buka Isam. Bila Siki buka dalam keadaan cantik, dia boleh, takkan kita tak boleh. Dia cakap dia tak pernah. Sebab apa? Sebab dia sentiasa jaga minyak hitam. Cukup bulan dia tukar minyak hitam. Sebelum ni tak ada pun servis Isam. Tak ada. Kereta dia okey pun. Tak ada masalah pun. Okey, so kita kena waspada sebab zaman akan datang. Orang nak menjimatkan kos. Macam kita jual nasi. Betul. Contohlah kita jual nasi. Mula-mula kita nak jual nasi tu rasa cukup, manis, masam, masin, sebagainya cukup. Bila dah cecah 2-3 tahun, dia dah tawar sikit, rasa kurang memuaskan dan sebagainya. So produk yang mula-mula dia keluar tu, itu betul-betul bagus. Betul dah generasi kedua, generasi tu dah kurang. Cuma teknologi akan datang, dia cuma update satu komponen tu lebih bagus, lebih kurang ada masalah. Nak tak nak, komponen tu kita pakai, mesti dia rosak. Jaga maintenance kereta, tak susah pun. Boleh jaga maintenance, jaga komponen kereta. Kereta insya-Allah mesti okey punya. Kita pun nak pakai dia, so kita sayang ke kereta kita, dia bawa kita ke sana ke sini, kan? Takkan kita rasa rugi lagi. Okey? Next time kita jumpa lagi. Andai kata bermanfaat, minta tolong share. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Kalau korang tak nak terlepas video yang akan datang, korang tekan je loceng. Ting! Bila korang tekan je loceng tu, setiap kali update yang terbaru, korang tak terlepas video yang akan datang. Itu yang Siki minta sebenarnya. Okey? Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye bye.